Hai, hai Vigni, hai Vignism. Oh, video baru best. Hello, hi everyone. Um, Sebenarnya live ni tak lama tau. Cuba cuba korang komen kalau korang dengar. Live ni sebenarnya bersempena dengan aku nak tolong seorang budak. Hi bro, thank you bro. Okay. Oh, kira dengar ni. Nak kau buat kepala. Aku nak tolong seorang budak journalism. Dia ada assignment, so dia nak interview aku sekejap. Okay, jemput masuk, jemput masuk. So dia akan interview aku, tanya soalan, beberapa soalan kot. Hmm. Hai, sekejap tunggu si beliau online jap. Aku nak cari. Oh, aku tak setting lagi yang ni. Hai. Kira live berdua lah. Live berdua. Tunggu dia request jap. Hai. Tunggu dia request, lepas tu kita start lah. Borak-borak santai je. Dah pakai apa. Um, Alamak. Hai Bos Haikal. Hai, jap. Jemput masuk, jemput masuk. Kita akan sembang tentang, topik dia tentang pencemaran marine lah, macam tu. Buat live video pasal jerebu akan datang ni. Apa ramalan ahli nujum. Okay, dia dah ni. Sekejap kita ambil dulu ni. Hup. Kita akan live sejam je. Hai. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Introduce yourself. Introduce Sorry yourself. lambat masuk. Tak apa, tak apa. Okay. Kita baru start je. Lambat ke? Dengar ke suara? Dengar, dengar, dengar. Okay. Terlebih dahulu terima kasih Encik Aikal kerana sudi Aku- ditemu ramah. Boleh ke Kita panggil Encik Aikal? kita drop formality lah. Haikal je kot. Encik Haikal tu Aikal. macam okay. Okay, okay. Okay, terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada Haikal kerana sudi menerima pelawaan saya untuk ditemu ramah berkaitan dengan pencemaran. Sebab saya dah lama mengikuti Haikal di ML Studio sebab saya selalu tengok pasal hashtag alam sekitar tu. Jadi saya amat mempercayai bahawa Encik adalah orang yang layak ditanya berkenaan tentang isu ini. Oh, Saya Nur Izzati binti Zaini, pelajar semester 2 daripada Fakulti Pengajian Media dan Komunikasi daripada UiTM Shah Alam Kewartawanan. Jadi itulah kita nak borak pasal pencemaran marine ni lah. Nak tanya pada Encik. okay. Encik sihat? Sihat Alhamdulillah. Encik lagi. Beginilah. Sangkut-sangkut ke? Tak, okay. Okay. Nampak sangkut ke? Nampak ke line saya yang problem? Tak, belah Izzati nampak just move. Oh, okay. So, Uh, Haikal sihat? Alhamdulillah sihat. Sekarang tengah tengok YouTube je. Tengah Oh, tak tahu godok-godok apa kat ni PC. terbaru ke? Hey, hey, kita boleh skip soalan tu. Okay, surprise Alright, okay. Boleh Haikal perkenalkan diri sikit, introduce background ke macam mana? Hai, nama Haikal. Um,
sekarang ni graduate Marine Biology, 3 tahun belajar degree Marine Biology dekat UMT, Universiti Malaysia Terengganu, 2012-2015, and then pursue Master of Philosophy in Environment, specialization in environment, and then okay. So alhamdulillah tahun ni tahun ni settle master. Sepatutnya convo tahun ni, tapi ya lah, kita tahu kan apa yang berlaku, pandemik bla 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 bla. Ya. Terpaksa postpone, and sekarang ni full time dengan MS Studios, one of their editor and one of their content contributor. So occasionally contribute content tentang marine, menjawab persoalan-persoalan korang yang dekat komen, DM, binatang apakah ini, kenapa jadi macam ni. And then yelah, nampak binatang pelik, muka ni lah yang di tag kat bawah tu, kat komen tu. So menjawab lah. Kalau macam ada isu-isu alam sekitar ke, ataupun isu-isu yang berkaitan dengan marine, saya cuba sedaya upaya yang terbaik untuk komen ataupun review komen tentang isu tersebut dalam MS Studios. Tapi sekarang ni adalah sikit-sikit kalau konten yang saya sendiri nak buat, tapi pada masa sama konten tu panjang, sebab kita tahu kan ML 3 ke 5 minit. So kalau konten saya tu panjang, saya akan upload kat channel saya sendiri. Link ada kat bio, tiba-tiba promote, tak pasal-pasal. Itulah kot sebab sedikit tentang Haikalium. Wow, sangat kagum, sangat kagum. Masih dah sambung belajar sampai master. Saya pun ijazah ni pun itulah masih lagi. Tak tahulah. Perjalanan masih jauh lagi. So, alah baru semester 2. Normal kot kalau rasa susah. Betul, semester 2 pun ODL juga kat rumah, tapi tak tahulah macam mana kan. So saya ada bertanyakan, so tajuk assignment saya adalah pencemaran marine. Seperti yang kita tahu, banyak kes-kes yang berkaitan dengan macam daripada 2015 ada seekor paus ditemui di Sabah. Bila bedah siasat dilakukan, ada plastik dalam perut paus tersebut. So kes-kes ni bukan asing lagi dalam kalangan kita semua. Banyak dah haiwan-haiwan yang macam penyu, diorang tersalah anggap bahawa plastik tu makanan diorang dan sebagainya kan. Jadi bagi Haikal sendiri, apakah daripada 1 hingga 5, berapakah tahap kesedaran masyarakat umum tentang pencemaran marine ni? Adakah sedar pencemaran marine ni memberi efek kepada manusia juga dan juga kepada hidupan akuatik? Ada 2 soalan kat sini. Satu, skala daripada 10 berapa orang sedar? Kira makin dekat daripada 0 ke daripada 1? Daripada 1 hingga 5. Kira 1 hingga 5. So 1 makin tak sedar, 5 makin sedar. Ya, betul. Okay, skala 1 hingga 5, berapa orang makin sedar? Dan nombor 2? Jadi di manakah tahap kesedaran masyarakat tentang betapa teruknya pencemaran marine ni memberi kesan kepada manusia dan juga hidupan akuatik yang secara tak langsung memberi kesan jugalah kepada kita semua. Kalau ikut skala, sebenarnya payah juga nak cakap payah nak letakkan satu numbers. Contoh macam ni tau. Kalau kita nak kira numbers, of course yang those yang well educated, yang kurang terdedah dengan well educated, orang yang well educated, orang yang secara langsung hidup dia bergantung pada alam sekitar. Contohnya kalau bangun celik mata, dia akan berada dekat tengah-tengah laut, macam orang bajau ataupun orang yang asli. Of course kesedaran dia paling tinggi lah, per 5 lah.
So kalau nak katakan kita yang dekat kawasan yang ada banyak populasi, untuk cari satu numbers ialah susah lah. Kita kena consider yang tak ada yang pergi sekolah dan masih lagi buang sampah. Macam mana pula ada yang pergi sekolah dan dia kata, oh aku pergi sekolah, aku nampak cikgu aku ajar jangan buang sampah merata-rata, aku tak buang. So tak ada satu definite answer yang mengatakan, mungkin ini pendapat saya, mungkin kalau ni lah, kalau um, kalau korang semua pernah nampak ke, most of the time kita kalau nak letak numbers pun kita boleh kata 3 kot. Sebab those ada juga yang terlalu ekstrim, makan lollipop ke, makan um, isap rokok lah senang cakap, isap rokok buang pump, jentik petis buang atas jalan. Kita bawa kereta orang buang atas jalan. Itu je, as simple as tu. Dan as simple as ada orang yang jalan-jalan dekat koridor nampak plastik pula, receipt bank, ambil dekat atas lantai, ambil, simpan masuk dalam poket, buang. So payah nak katakan ramai orang, tapi dia punya jawapan yang dia punya something yang kita boleh portray ataupun kita boleh reflect ialah kalau orang ramai buang sampah, kenapa banyak tempat masih bersih? Faham tak? Kalau ramai orang tak kisah, mestilah ramai kawasan tu pun ketidakbersihannya tinggi. Tapi kita tengok kalau kita pergi taman bersih, kita jangan kira yang orang datang hari-hari bersihkan tu, kontraktor yang bersihkan tu, dia pun bukan dekat situ 24 jam, betul tak? Mesti ada waktu dia tak ada, mesti ada orang datang guna taman tersebut. Bila orang datang guna taman tersebut, masa tu kita boleh ukur kesedaran orang care ataupun tak. So kat situ lah. Itulah satu benda yang boleh kalau kita nak ukur lah kot satu masyarakat. Kita ambil macam contohnya kawasan taman tersebut. Kalau kawasan taman tersebut kotor, kita boleh reflect betapa sedarnya kawasan perumahan taman tersebut lah kot. Itu kot nak menjawab soalan ni. So nak tengok sedar atau bersedar, sedar ataupun tak, kita tengok how dia kawasan tersebut reflect. Kalau kotor, faham sendiri. Kalau bersih, pandailah orang masyarakat kat tempat tu jaga jaga tentang ni, ada kesedaran. Okay, betul. Harap menjawab soalan lah. Jawab. So macam saya sendiri, recently lah saya ada jumpa macam persatuan tau, macam NGO juga dekat Terengganu, dorang macam sukarelawan yang setiap minggu akan pergi ke pantai-pantai di sekitar Terengganu untuk untuk mengutip plastik-plastik dan sampah-sampah yang di kawasan tersebut lah. Jadi saya ada juga bertanya pada salah seorang sukarelawan yang terlibat. Dia kata walaupun macam setiap minggu diorang pergi membersihkan, diorang pergi kutip plastik sampah yang setiap minggu mesti tetap ada juga dekat pantai tu. Memang tidak pernah berkurangan. Lagi-lagi Terengganu pula kawasan habitat penyu. So dekat sana dia kata NGO untuk membersihkan pantai tak banyak. Dia kata hanya NGO yang menjaga penyu saja. Jadi kalau bagi Haikal sendiri, adakah pencemaran marin ni akan mengganggu habitat hidupan akuatik di dalam Malaysia? Okay, sebelum nak jawab adakah mengganggu, tadi pasal cerita sukarelawan tu datang, tiap-tiap hari dia datang ataupun tiap-tiap minggu datang, sampah tu masih ada. First of all, bukan saja sampah, sampah tu kita kena consider sama ada, tak tahulah kalau dia cerita kan, kalau dia cerita sama ada satu sampah yang orang dari darat tu datang. Maksudnya dia datang pantai tu, dia makan, dia buang situ. Itu satu jenis sampah. Sampah yang kedua kat pantai ialah sampah yang daripada laut tersadai ke pantai. So, itu pun kita kena consider juga. So dalam konteks of kalau tahulah kawan tu yang Izzati interview tu, kalau boleh kita tanya dia, mana satu lagi banyak sampah yang dari darat
orang datang buang. Itu as simple as kita nampak macam plastik bag yang tak ada, tak lusuh lagi, ataupun macam botol air, ataupun macam apa Biasa ni dia kata yang biasa macam bungkusan-bungkusan McD, KFC depan orang piknik lah macam tu kat pantai macam tu. okay, macam tu. Dan kalau sampah yang drifted away, maksudnya daripada laut, dia drifted away, itu pun lagi satu sampah yang kita kena consider juga. So, yang mana satu, waktu kita kutip sampah tu, kita boleh analyse sendiri yang mana satu sampah yang banyak, kalau dia akan tunjuk, benda tu akan tunjuk satu result. Kalau sampah yang drifted away lebih banyak, namanya daripada laut dia tersadai ataupun terjumpa dekat pantai lebih banyak, menunjukkan dekat laut lebih banyak sampah daripada orang yang buang sampah dekat darat. Kalau dia kutip sampah lebih banyak bungkusan McD yang kertas tu dengan McD kalau dengar ni marah ni. Tak boleh sebut. Dengan sampah yang drifted away, itu Okay. menunjukkan orang yang datang buang sampah lebih tinggi daripada sampah yang ada kat laut. So untuk menjawab persoalan mengenai adakah sampah mengganggu ekosistem dekat kawasan pantai, definitely yes. And then kesan dia ialah contoh macam penyu dia akan ada, kalau ada sampah, rate of turnover dia tinggi. Turnover tu maksudnya dia dah naik, tiba-tiba ada banyak obstacle, sampah, ada kaca, botol kaca, ada blok kayu semua, dia akan patah balik. Dia nak naik bertelur, tapi sebabkan banyak sangat benda yang halang dia sampai ke tempat dia nak bertelur, dia akan patah balik. Itu satu. Second, satu kesan dia tentang tu, rate of turnover. Second ialah kesan dia, kita akan introduce something, spesies yang tak sepatutnya ada, sebabkan tadi sampah daripada pantai datang ke sampah daripada laut datang ke pantai. So spesies yang kat tengah laut, contohnya lah adalah jenis-jenis kupang ke, jenis-jenis siput yang ada patutnya ada kat tengah laut, tapi dia terduduk dekat sampah yang ada tengah laut tu, dan sampah tu drifted away ke pantai. So kita akan introduce lagi spesies-spesies yang baru, dan kemungkinan spesies yang baru kita introduce ke pantai tu akan menyebabkan ialah spesies yang kat pantai ni tak boleh hidup sebab kena lawan, kena makan dengan spesies yang kat tengah laut tu. So lama-lama spesies yang kat pantai ni tadi, yang asal usul dekat pantai tadi, dia pupus, number dia akan berkurangan, dia tak boleh cari makan, makanan dia kena sailang dengan spesies yang drifted away daripada sampah yang drifted away tu. So and then lagi satu, kebanyakan lagi satu ni, benda ni orang panggil, kalau lepas ni Izzati nak Google, cari nama dia tarball, 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 berbola tar. Tarball ni ialah a clump ataupun gumpalan minyak petroleum. Kalau ada tumpahan minyak ataupun orang nelayan tumpah minyak kan dia, minyak yang tertumpah tu akan tergulung dengan ombak, dan lama-lama bila sampai kat pantai dia akan jadi berbola hitam. Tarball ni kalau kena dekat pantai, masalah dia ialah bila kawasan pantai tu ada jenis-jenis spesies pokok. Pokok nak hidup kena fotosintesis, ambil karbon dioksida, keluarkan oksigen. So kalau daun pokok tu dah tersalut dengan tarball, tersalut dengan petroleum tarball tadi, dia tak boleh, dia punya pernafasan macam tersekat lah, dia tak boleh nak buat fotosintesis, dia punya lapisan daun, atas daun tu tak boleh nak terima cahaya matahari yang baik, dia boleh cepat mati. So ada banyak lagi. Itu belum kita sembang pasal chemistry, ocean chemistry, pH berubah, organism yang dekat pantai tu pun tak boleh hidup dengan baik sebab pH berubah, and then ada banyak kesan lagi. Dan kesan tu of course lah akan bagi kesan yang buruk rather dan kesan yang baik kepada pantai.
Faham, faham, faham. Lepas tu kita sebenarnya pencemaran marine ni dia bukan berpunca pada orang buang sampah semata-mata, ada juga punca lain seperti pertumpahan minyak kan dan sebagainya. Jadi Encik Aika boleh bagi tahu kan apakah punca-punca pencemaran marine yang biasa di pantai-pantai Malaysia ataupun di laut-laut Malaysia? Okay. Pencemaran marine ada dua jenis. Anthropogenic, which is pencemaran yang berasal daripada manusia. Manusia causing that pencemaran, anthropogenic, dengan non-anthropogenic. Pencemaran yang tidak dihasilkan secara directly oleh manusia. Anthropogenic contohnya tumpahan minyak, letupan plantar minyak ataupun tumpahan plantar minyak sama lah. Ataupun pembuangan sisa toksik ke tengah laut. Tu antara jenis common dan famous anthropogenic pollution, marine pollution. Non-anthropogenic, lagi satu. Benda ni orang tak pandang serius mengenai marine sebab dia bukan dekat tengah-tengah laut, ialah coastal development. Coastal development ni macam ni. Contohnya kat tengah-tengah tepi pantai tu, kita bangunkan bangunan, kita bangunkan rumah, kita bangunkan apa-apa saja jenis bangunan lah. Lepas tu kita tambak pantai tu makin jauh ke laut. So bila kita buat macam tu, benda ni one of the case study yang kita orang buat masa kita orang study dulu. Ombak yang datang sebab contohnya ada dua pantai dan pantai ni sebelah-sebelah tau. Pantai A kita tambak dia ke laut. So ombak yang datang daripada pantai A dia akan terpesong ke pantai B. So bahagian pantai B lama-lama dia akan terhakis. So pantai B tadi dia laut dia akan makin lama ke darat. So orang yang beli tanah dekat kawasan pantai B tu akan kehilangan tanah kan. Betul, sebab betul. Tanah dia masih makin menghakis. Tu antara satu lagi bentuk pollution. Lagi satu ialah anthropogenic sound. Sesetengah tepi pantai dia orang ada buat macam loji tau. Loji apa panggil loji jana kuasa elektrik lah, macam tu lah. So bila loji jana kuasa elektrik ni, dia akan ada macam hentakan ataupun kita tak panggil loji lah, kita kata kilang lah, senang. Kilang kan bila kilang operate, machinery diorang tu bunyi kuat, bunyi hentakan ataupun bunyi macam mesin tu rolling semuanya. Benda tu pencemaran bunyi yang sangat sensitif kepada penyu. So bila penyu nak naik ke darat, penyu sangat sensitif. Dia perlukan tempat yang senyap, gelap dan kurang cahaya. So kalau tempat tu ada banyak cahaya, dah lah tempat tu dekat dengan tempat macam loji ataupun kilang, ada cahaya, bunyi hentakan mesin, lepas tu dengan orang buat bising semua tu. So pencemaran bunyi dekat tengah laut pun antara salah satu sebab kita boleh letak sebagai anthropogenic pollution. So non-anthropogenic pollution, pollution yang tidak dihasilkan, pollution yang tidak directly dihasilkan oleh manusia ialah contohnya eutrophication. Eutrophication ni macam ni lah. Dekat laut ada phytoplankton. Phytoplankton ialah tumbuhan. Tumbuhan kita faham macam tanam pokok bunga ke pokok buah, kita perlukan baja untuk hidup besar kan, hidup tumbuh dengan segar. So, lajunya aku cakap. Aku cuba nak cepatkan masa sejam. Sekejap, okay, mana? Okay, so bila kita bagi supply nutrien ataupun orang buang. Hello? Dengar tak? Tak dengar. Macam sekat-sekat sikit. Sekat-sekat. Saya ke? Saya rasa Better tersekat lah pula. okay dah. Okay, so part mana yang lost tadi? Nak ulang okay je. Tapi antara sanggup ke tak nak dengar balik. Okay, eutrophication. So eutrophication macam kita faham
eutrophication melibatkan phytoplankton. Phytoplankton sama macam pokok. So kalau pokok tu nak hidup segar bugar, kita bawa baja. So indirectly eutrophication ni phytoplankton, ada sesetengah phytoplankton ni dia yang bertoksik. So Okay. bila orang contohnya orang buat apa panggil, buat ladang tepi laut, so ataupun jauh sikit dari laut, orang buat ladang ataupun orang buat tanaman. So bila orang bagi baja kepada tanaman tersebut, bila hujan, air hujan tu akan carry baja yang ada kat atas tanah tu, carry lama-lama masuk laut. Bila sampai kat laut, baja yang tersisa tadi, bila sampai kat laut, phytoplankton akan guna nutrien ni untuk bloom, untuk tumbuh dengan mekarnya. And then so spesies-spesies yang toksik tadi pun akan banyak bloom. So secara tak langsung kita indirectly provide nutrien kepada phytoplankton yang toksik tadi untuk bloom. Kesan dia ialah bila phytoplankton yang toksik ni ada, spesies-spesies ikan, mussel ataupun kupang, siput, invertebrate yang lain, bila diorang makan phytoplankton yang toksik ni, diorang akan mati tau. Kalau diorang tak mati pun, diorang boleh bertahan. Toksik-toksik yang ada dalam phytoplankton yang ada dalam haiwan-haiwan tadi, kalau kita makan, kita pula yang mati. So itu antara salah satu lagi pollution yang non-anthropogenic pollution yang ada dekat marine. Dia bukan disebabkan kita bagi directly, tapi disebabkan pollution tu terjadi disebabkan adanya bloom ataupun eutrophication of phytoplankton kot. Tu so far itulah yang dapat ingat kot sekarang, buat masa sekarang. Baiklah, faham. Jelas sekali. Jadi Baik. Okay, so anyway. Okay, jadi macam sekarang kan, macam kita tahu dulu tak boleh pakai straw plastik, tapi sekarang pun dah keluar kuasa undang-undang, beg plastik dicas, straw plastik dah tak boleh digunakan. Namun walaupun macam tu, masih lagi masyarakat menggunakan plastik bag, straw plastik. Jadi pada Haikal sendiri, mengapakah kesedaran ni tak dapat dipupuk walaupun begitu banyak usaha dilakukan oleh pihak kerajaan, pihak kerajaan dan pihak NGO? Okay, kenapa orang tak boleh nak elak minum straw besi? Logik macam ni lah. Macam mana sekalipun kalau kita pergi kedai kan, saya cuba yang terbaik tau untuk cakap kat kedai tu, Kak, Milo ais tak nak straw. Yang sampai nanti confirm mesti ada straw. So nak salahkan. Okay, so nak blame macam mana? Benda tu dah jadi sort of norma masyarakat. Minum air kena ada straw. Kalau kita tak ada straw, masa memori dia macam apa letak. Lepas tu bila dia sampai, alah lupa tak ada straw. So kenapa benda ni susah nak terap? Satu, norma masyarakat dah jadi norm. Kita asyik nak pakai. Dan kenapa ini susah nak dibendung? Kenapa tak berjayanya bendung straw plastik ni? Ialah kalau kita nak rely on kerajaan semata-mata, mampukah kerajaan untuk okay, kita kena tahu antara straw besi dengan straw plastik, costing straw plastik lebih murah, jauh lebih murah daripada costing straw besi. Kalau kita nak kata kerajaan provide lah straw besi, the amount of money yang kerajaan perlu spend untuk bagi setiap kedai ataupun inisiatif kepada kedai untuk bagi straw besi kan. Okay, dia datang kedai A, kerajaan datang, okay, nah ini duit
duit untuk beli strawberry. Amount yang tu Hmm. boleh gunakan banyak benda lagi untuk kepentingan politik dorang, untuk kepentingan education ke ataupun lain. So rather than dorang bagi inisiatif inisiatif strawberry, dorang tak lebih baik dorang tak perlu kisahkan bagi strawberry, and then dorang pergi kepada approach yang lain. Contohnya kalau nak pergi beli barang, nak tambah Ya. plastik 20 sen. Hmm. So lagi satu ialah kita kan dia deki dia lah norma masyarakat. Kita kalau kita pergi kedai, ada kita bawa beg sendiri ya. Bukan ada kita lah, kita kata ramai daripada kita yang tak bawa beg sendiri sebab kita fikir nanti ada benda ada something yang boleh membawa barang-barang tu untuk naik ke dalam kereta. So kita dah dan dorang sanggup untuk willing spend another 20 sen aku untuk ni. So benda tu ialah norma masyarakat. Dia satu Faham, lagi faham. dia ada satu langkah untuk bendung ini ialah, tapi ini macam ekstrim lah sikit kot dan kelakar kot. Ialah kita hapuskan satu generasi sekarang dan mulakan satu generasi baru daripada zero yang tak ada plastik. So generasi inilah yang akan start norma baru. So benda ni agak kontroversi lah kan. Macam kita kena tunggu dulu generasi-generasi yang ni habis, kita keluarkan satu generasi baru. Generasi yang ni ke depan memang tak ada dah plastik. So diorang akan terbiasa. So mungkin lah kot kalau budak-budak yang zaman sekarang, kalau kita didik dengan elok, diorang mungkin jadi satu generasi yang akan terbiasa dengan norma baru selain daripada COVID-19 ialah kurang gunanya plastik waktu beli barang. So key dia kenapa tak berjaya ialah normal kot, kita dah terbiasa. Dari kecil lagi kita dah biasa macam yalah pergi pergi kedai, mak kita minta plastik, anak boleh, kalau boleh dua minta lagi dua. Tu bagus sebab dah jadi normal kot. So yeah. Betul. Macam Haikal sendiri dah banyak buat talk pasal pencemaran pasal hidupan akuatik yang ada di Malaysia semua. Bagaimanakah kehidupan akuatik di dalam Malaysia ni semua? Dorang punya tahap kelangsungan hidup dorang tu, maksudnya dalam jangka masa ni dorang akan haiwan-haiwan tersebut akan pupus ke sebab pencemaran marin, sebab kalau saya tengok laporan Jabatan Alam Sekitar, pantai-pantai dan pulau-pulau di sekitar Malaysia ni dalam keadaan So macam status hidupan marine sekarang macam mana? Dorang kebanyakan jika dilihat pada masa akan datang, adakah mereka akan pupus? Tak seakan-akan tiada penghujungnya. Ada boleh jawab ke sekarang? Saya jawab macam tiba-tiba masuk. Ada satu petikan ataupun saintis kot, dia study, dia kata macam ni, dalam masa 5 tahun ataupun 3 tahun ni, inilah kritikalnya kita jaga environment. Kalau kita tak jaga dalam masa 3 ataupun 5 tahun ni, there will be no turning back. Memang dah tak boleh diselamatkan lah. So dalam masa 3 atau 5 tahun ni lah, kat sini lah kita kena jaga. So buat masa sekarang, those yang marine animal, dorang pun berada dekat di hujung tanduk tau. Dorang punya status sangat-sangat berada di hujung tanduk. Once kita tak jaga dorang akan hilang macam tu je. Sebab there will be no turning back. Lepas daripada 5 tahun ataupun 10 tahun tu, 3 tahun tu, kalau dorang start, kalau dorang waktu lepas 3 tahun, kalau dorang start pupus, dorang akan terus pupus dan masa dorang start pupus tu dah tak boleh diselamatkan. Sekarang ni kalau dorang dah start pupus, ada lagi
usaha ataupun chances, peluang untuk selamatkan dorang. So untuk mengatakan status haiwan marine sekarang, selagi mana kita boleh selamatkan, cuba selamatkan. Status dia itulah kot. But dah ada dah nampak few signs ataupun tanda-tanda yang menunjukkan haiwan marine ni start macam apa panggil? Start tak nak naik ke darat. Waktu saya intern 2015 tau. So saya dapat akses tengok Jabatan Perikanan punya data. Antara haiwan yang saya intern dekat Jabatan Perikanan. So antara data yang saya tengok ialah penyu belimbing. Penyu besar tu kan. Penyu belimbing. Aduh, pecah pula suara. Penyu belimbing dia last sighting ke last nesting, last naik pada 2000. So daripada 2000 sampai ke 2015 tak pernah nampak lagi diorang naik ke darat untuk bertelur. Waktu tu dekat dalam Malaysia melalui data Jabatan Perikanan. So daripada situ pun kita dah tahu okay, certain species yang vulnerable ni, yang sangat-sangat rapuh ni boleh pupus macam tu saja. Certain species. But kita tak boleh ambil remeh juga pada spesies yang macam contohnya ikan bilis lah. Kata ikan bilis banyak je kat laut. It doesn't count like that. Kalau kita tak jaga sekarang, those yang ikan bilis yang masih banyak sekarang pun boleh start pupus kalau kita tak jaga dalam masa 3 ataupun 5 tahun ni. So itulah kot tentang status. And then tapi ada je beberapa spesies marine yang start naik dia punya number abundance dia. Apa kata kan number abundance? Number dorang makin naik dorang punya nombor makin naik. Contohnya spesies humpback whale makin naik sebab for example usaha-usaha macam whaling ataupun pemburuan ikan whale tu kita stopkan dulu. So kat situ kita growkan number humpback whale. So nak generalizekan status hidupan marine ni susah. It's depend on hidupan marine mana yang kita take care of. Kalau kita take care of humpback whale, yes, humpback whale akan kisah. Kalau kita take care penyu belimbing dan kita tak makan telur penyu, yes, number of penyu pun akan banyak. So dia ada balance lah between number tu akan balance kalau ada orang kisah. The more orang kisah, the more possible of those numbers akan recover lah dan tak go extinct lah. Faham. Macam sekarang kan kita PKP semua, start daripada PKP March hari tu. Adakah Aika rasa bila PKP orang tak keluar, pencemaran tu berkurangan? Macam like orang cakap semuanya heal lah sebab tiada pencemaran dilakukan oleh manusia. Benda tu betul. Tak ada banyak kereta dekat atas jalan raya. Equal tu tak ada banyak kereta atas jalan raya, tak ada banyak kilang yang operate. Plus tak ada banyak orang yang jalan dekat luar. So bila tak ada banyak orang jalan dekat luar, so tak ada banyak juga sampah akan dibuang merata-rata. So those tiga ni akan equal kepada kurangnya carbon emission, kurangnya orang buang sampah merata-rata, kurangnya apa panggil apa nama istilah tu kurangnya orang pergi memburu haiwan-haiwan yang eksotik tu pun. So definitely akan recover. Kurangnya
kilang-kilang yang akan lepaskan diorang punya waste ke sungai. Ada banyak kan kes macam dekat sungai-sungai, kat Sungai Gombak ke apa tah. Even bangau yang tak pernah tangkap ikan dekat dalam sungai tu pun dah start, bangau tu pun dah start tangkap ikan dekat dalam sungai tu during PKP. So logik dia sebab air tu makin jernih, bangau tu boleh nampak ikan tu kat mana. So yalah, tak ada sludge lah, tak ada pencemaran sungai lah yang nampak dekat sungai tu. So yalah, definitely memang ada correlation lah between as haiwan-haiwan yang dekat dalam dekat dalam wild start pergi datang ke tempat population human. Tahu tak yang Venice kan yang pernah busy kan? Venice kan busy. Terusan Venice, sungai-sungai yang Venice yang kiri kanan ada rumah orang tu boleh ada dolphin melompat. So memang correlation dia tak perlu cari data, as logic as observation, kita observe lah, macam tu je. Okay, faham. Betul. So macam, okay, soalan last, apakah cadangan Encik Aikal kepada orang masyarakat di luar sana, cadangan untuk meningkatkan lagi kesedaran tentang langkah-langkah yang boleh dilakukan? Cadangan lah. Saya mencadangkan educate yourself kot. Ataupun kalau rasa macam aku nak educate myself, tapi macam mana? As simple as tengok video National Geography. Apa kaitan tengok video-video National Geography, video-video Animal Planet dengan boleh menyebabkan kesedaran? Kita tengok haiwan-haiwan ni dekat National Geography, Animal Planet, kita akan rasa macam, uish, rare gila haiwan ni. Uish, power gila singa ni, boleh makan berapa banyak kilogram dalam satu hari. Ui, ada kan burung macam ni, ada kan macam tu kan. As tengok video macam tu, kita akan terdetik tau. Ui, kalau aku nak tengok binatang ni banyak, mestilah aku tak perlu tangkap dia, mestilah aku kena jaga makanan dia, mestilah aku kena jaga dia punya habitat dia, mesti aku kena jaga pokok-pokok yang dia duduk, kan, kurangkan pencemaran dekat laut. Aku tengok ikan yang rare-rare dekat laut. So the ocean is their home, so kita kena jaga dia punya rumah, tak perlu ataupun elakkan pencemaran laut. As simple as tengok video-video National Geographic, up to extent pergi buat pembacaan, ataupun nak lebih ekstrim sikit, join aktivism ataupun sukarelawan, volunteerism, pergi tolong buat nursery, kan. Pernah ada dulu pengalaman buat nursery, tu pun best juga. And tolong on the field, kan, tolong on the field tu memang dah kira power dah lah. Memang kira tu salute punya level lah. As simple as tengok video National Geographic, up to extent join on the field, tolong buat hatchery, tolong tangkap orang yang makan telur penyu ke, ataupun elakkan makan telur penyu. Dia punya spektrum untuk menolong tu luas. Boleh start daripada tengok video up to pergi tolong dekat field, hands on sendiri macam mana nak tolong improve our ecosystem, marine ecosystem dan sebagainya. So sesimpel tengok video sampai tu boleh develop rasa. And then once kita tolong dekat site, orang ataupun kawan-kawan sekeliling kita, bohong lah kalau kita pergi kat site ni kita tak upload kat Instagram. Bohong sangat lah. Mesti kita upload kat Instagram, so kawan-kawan kita tengok, dia cakap, macam best kau buat benda ni kan. Masa tu kita dah besarkan, kita dah spread ataupun kita dah sebarkan nilai ataupun rasa untuk selamatkan ekosistem lah.
Hmm. Betul-betul, saya setuju. Jadi saya rasa itu sahaja untuk temu bual malam ni. Terima kasih sangat-sangat atas segala input yang diberikan. Sama-sama. Sangat-sangat banyak. Terima kasih. Dan semuanya detail sekali tu. Cuma ada term-term yang saya macam tak faham sebab saya tak belajar kan. Okay, saya Google, insyaAllah okey kot. Jadi terima kasih banyak-banyak. Minta maaf mengganggu malam-malam ni pukul 10. Cadangnya nak buat weekend depan tapi itulah. Minta maaf. Uh, saya pun dalam plan kalau boleh save a live ni, lepas habis live ni untuk upload balik dekat Instagram. No. Upload balik dekat YouTube. So, nanti kalau boleh save. Tak pandai sangat sebenarnya main live ni. Jarang main live. Kalau dapat save live ni, mungkin akan upload dekat channel sendiri. So, nanti boleh lah tengok balik revision ke. Yes. Dalam masa dalam masa Selasa siang tu, nak submit bila? Sebelum submit tu boleh revive balik. Bagi tahu orang. Kantoi. Alamak, terlepas. Boleh saya terus paste link So, tu nanti dekat boleh lah live. revive balik tengok semula. And then ini satu Boleh. bukti ya kot buat interview kan. Untuk Ah. lecturer. So, ni bukti assignment lah kan. So, tengok lah dia lagi nak try save macam mana. Kalau pandai. Kalau tak boleh tu sorry lah. Okay? Okay. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Bye. Thank you. Bye. Thank you, bye. Okay. Macam mana nak live? Macam mana nak end? Oh, macam tu kan. Hai. Thank you korang yang tengok. Aduh. Sangkut akan iPhone. iPhone you dekat ekor ceras. Betul ke? Ya kot. But so thank you for watching. Thank you pada yang datang tengok. Aku akan save dan re-upload balik live ni. Tadi point dia lah nak tolong Izzati tu buat dia punya assignment. So dia buat journalism. Kalau korang terlepas apa yang berlaku tadi, tadi ada satu interview antara Haikalium dengan Izzati. Dia nak tanya pasal pencemaran meri. So kita dah habis and yeah, that's all. Thank you. Bye.